wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sabtu 21 Januari anda bersama saya Sugita dan juga Fahrin Ahmad. Kami match-matchi hari ini, baju dia dengan seluar saya. Ya. Kita bersantai di hujung minggu kerana hari ini kami akan bawakan seperti mana yang anda saksikan di hadapan ini. Kita kongsikan dulu iaitu pelbagai menu panggang dan juga bakar. Tapi sebelum itu Sugi, kalau kita lihat hari ini kelihatan pada pagi dah mendung dan juga ada kelihatan hujan di Seri Pentas dan sekitar Petaling Jaya dan juga Lembah Kelang. Ini sebenarnya Sugi adalah sama dengan tepat ramalan ini yang telah saya kongsikan dalam siaran beberapa hari yang lalu, di mana inilah juga yang kita minta kepada semua untuk berjaga-jaga apabila memulakan perjalanan, bercuti dan sebagainya. Betul. Dan ini juga peringatan buat kita semua, termasuk saya Fahrin, untuk kalau kita nak pergi ada perjalanan jauh, pastikan kereta anda diservis, pastikan brek anda betul, jalan licin kan. Jadi pastikan segala aspek keselamatan dititik beratkan dan anda bolehlah memulakan perjalanan jarak jauh anda. Dan bagi anda yang tidak ada apa-apa perancangan, mungkin duduk di rumah saja, bolehlah bersama kami WHI. Hari ini kami nak memberikan anda inspirasi untuk cuti yang panjang ini. Mana tahu boleh buat barbecue bersama jadi mungkin ada keluarga. yang dah mula merancang untuk mengadakan barbecue, nak bakar-bakar kan, nak panggang dan sebagainya. Ini antaranya yang kami akan kongsikan pada hari ini. Kita tengok kepelbagaian jenis-jenis potongan daging. Dan kemudian kita ada ikan bakar. Di sini ada satu set macam chicken ada platter lah. Ada ayam, ada sausage, ada lamb. Macam-macam, dan di situ burger bakar Fahrin yang rotinya warna merah. Sugi kita nak ajar mereka bagaimana nak pilih daging yang sedap dan juga bagaimana cara membakar yang betul, mungkin bagaimana nak buat sos. Ini satu yang menarik untuk kita kongsikan di hujung minggu ini. Awak pandai tak buat barbecue? Awak suka tak? Bukan pandai, suka tak? Sebab ada orang tak suka saya barbecue. Yang paling saya pandai ialah makan. Saya tahu. Ada orang tak suka barbecue sebab leceh kan, kena duduk depan grill pan tu, kena nak tunggu. Arang dia lah betul. Semua. Tapi ada orang suka, dia enjoy, itu adalah healing mereka. Tapi apapun, kami nak mengajak anda bersama dengan kami, kongsikan apa yang anda rancangkan buat hujung minggu ini, ataupun kalau anda sendiri suka berbarbecue. Di Facebook kami dan juga Instagram, TikTok kami WHI TV3. Baik, untuk teruskan lagi hujung minggu kita ini, kita saksikan kompilasi TikTok menarik mengenai menu barbecue. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries. Paramount Menanges Madu Kikat Manis Garam Ajinomoto SO's Icon Gula Black Pepper Bawang Putih. Bakar daging yang diperap. Wabonya said at Bethel. And done. Memang ini tengok kita bakar-bakar ni, baunya pun dah sedap. Jadi hari ini kita bersama untuk di stesen kita yang pertama, iaitu kita bersama dengan Cik Faizul dari Meat Expert. Dan okey, baik Cik Faizul, boleh kongsikan dengan kita lah. Mungkin ramai macam saya ceritakan tadi, kadang-kadang nak buat barbecue, nak memanggang, nak membakar dan sebagainya. Perkara paling asas nak pilih daging yang terbaik dan juga bahagian-bahagian, nak kenal bahagian-bahagiannya. Apa yang penting sebenarnya, nak masak tu cara apa? Okey, untuk roast ke, nak BBQ, grill saja, ataupun nak gulai, ataupun kita panggil braise.
Itu bergantung kepada cara masakan dulu. Lepas tu baru kita pergi pada pilihan daging. Okey, katalah hari ini kita khususnya untuk barbecue, panggang dan juga bakar lah. Okey, untuk bakar kita ada beberapa pilihan lah. Contohnya macam yang ada dekat depan kita ni, T-bone ataupun kita panggil porterhouse. Okey. Apa beza porterhouse dengan T-bone adalah kebesaran apa ni? Tenderloin. Bahagiannya tenderloin dengan sirloin. Okey. Okey, ini sesuai untuk BBQ ataupun kenapa dia sesuai? Bukan dia sangat lembut. Sangat lembut Sangat lembut dan cepat untuk di grill. Sangat cepat. Okey. Ni perlukan masa lebih kurang dalam 4 minit sebelah. Each side tu pakai kita maknanya untuk bahagian T-bone tadi itu yang T-bone ni mungkin agak mahal sikit lah kerana mungkin ciri-ciri ni lah. Nak masak pun nampaknya mudah, 4 minit dah boleh. Okey. Lepas tu rest dalam 4 minit. Baik. Kalau pilihan lain mungkin boleh pakai ram stick ataupun knuckle stick, macam-macam lagi lah. Okey. Kalau katalah mereka tak naklah orang tersalah beli kan kalau merancang untuk buat barbecue. Okey, yang tidak digalakkan untuk kalau barbecue ni untuk grill jangan beli yang bahagian apa? Jangan beli brisket. Brisket jangan grill. Lepas tu apa lagi chuck, bahagian chuck juga tak boleh grill. Okey, brisket maknanya bahagian dada Bahagian dada. Okey. Itu bahagian tough meat. Baik. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya apabila nak membakar ataupun aktiviti macam ni, barbecue, panggang dan bakar sama atau lain tekniknya? Ataupun sebenarnya lebih kurang sama je? Lebih kurang sama je. Okey, lebih kurang sama je. Cuma masa tu kena pandai main. Sebab untuk bila direct flame, beza sikit. Okey, baik. Dan salah satu lagi apabila kita ke kedai steak ataupun kita membakar dan sebagainya, salah satu lagi selalu kita ditanya, nak well done, medium well, rare dan sebagainya. Yang itu pula bagaimana cara nak membezakan masakannya ataupun kita nak tahu dia dah betul-betul masak ataupun mengikut kepada apa yang diminta tu? Biasanya guna masa lah. Masa. Kalau untuk biasanya kalau medium rare kita guna biasanya 3 minit lah. Kalau untuk well done mungkin pergi kepada 6 minit 4 minit macam tu. Dan untuk apinya pula bagaimana? Api kalau boleh bila itu bergantung kepada alat yang kita guna. Pertamanya kuali lah. Macam kita guna sekarang ni cast iron. Api berkena betul dia punya flame betul-betul besar. Tapi kalau kita bakar pakai arang macam orang barbecue dan sebagainya, macam mana kata? Kita angkat, kita tengok hasil dia ni. Sambil-sambil kita sebelum kita menghidang ni, selalunya pula saya dengar ni orang duk sibuk dengan tomahawk ni. Boleh tunjukkan kepada penonton kita tomahawk tu sebenarnya bahagian apa dan kenapa dia macam menjadi kegemaran dan juga orang kata mungkin mahal sikitlah. Ni tomahawk ni dia terdiri daripada ribs, daripada bahagian dada juga sebenarnya depan. Ribs saya rasa di hujung ribs tu Ini rib eye. Yang ada dekat tomahawk ni adalah rib eye. Jadi menyebabkan dia mahal tu, rupa bentuk dia tu mahal. Dia nampak gah. Dan cara memasaknya lebih kurang sama dan bagaimana? Cara masak yang ni perlu guna oven ataupun boleh guna smoker yang kat tepi tu pun boleh. Biasanya kita guna oven, sama ada kita guna teknik reverse sear ataupun french sear. Kita ni alang-alang sebenarnya dah bawa smoker ni jauh-jauh ni. Sayang ni kalau tak tengok apa ada dekat dalam dia. Boleh mungkin Cik Fazrul ada kita boleh tunjukkan smoker ni? Tunjuklah Cik. Yang ni bagian yang sama bahagian yang sama. Kalau katalah begini perbezaannya, kita pakai cast iron ni dan juga smoker ni, apa dia perbezaan efek terhadap daging dan pemasakan tu? Kalau biasanya smoker ni kita guna untuk slow cook lah. Maknanya perlukan masa, contoh macam untuk T-bone kalau nak guna smoker juga mungkin ambil masa dalam 1 jam. Sebab dia kita asapkan dia. Dan seperkara lagi lah, ini juga daripada pengalaman saya tahu tuan-tuan dan puan-puan tahu, kalau kita tengok sebenarnya bila kita semangat nak buat barbecue, tapi nak mulakan api arang tu pun tak pandai dia. Ada sebarang tips tak untuk kita kongsi kepada penonton kan? Kan ada tak cukup panas apinya kecil ataupun sebenarnya ada tips-tips lain? Kalau kita biasa kita guna minyak masak lah, kita pasah dekat tisu atau surat khabar. Dan kita ratakan dulu dan sejauh mana kalau kita nak tahu dia dah benar-benar bersedia untuk kita grillkan sesuatu kita dah nampak bara tu lah. Dah nampak bara, dah nampak merah-merah apa semua tu. Okeylah boleh. Dan kalau kita lihat juga kan apabila dalam kita nak membakar tu,
kalau katalah orang kata arang tu macam tak rata dan sebagainya, ataupun memang kita perlu ratakan semuanya, ataupun sebenarnya ada tempat ni kita dah masak, kita asingkan ke atau bagaimana? Seeloknya ratakan semua lah. Ratakan semua. Sorry. Baik, ini tak sah tau. Kita dah tengok kat smoker tu. Cik Fazul, potonglah sikit. Fazul, kita tunjuk sikit kat penonton kita. Okey kan. Kita kejap saya nak pastikan penonton-penonton dapat nampak ni. Isi dalamnya kita baru je masak jus dia. Okey, sekejap kita tunjuk kat kamera. Cantik chef. Okey, silakan. Mari kita tunjukkan kepada penonton kita. Tu kita potong. Ini medium rare lah. Okey, seperkali lagi mengenai bila kita kata barbecue bakar dan sebagainya. Orang paling risau bila tengok kalau dalam keadaan macam ni, okey chef boleh tunjukkan kepada kamera sikit. Yang ini ni sebenarnya dah masak ke belum? Kan orang dia sebenarnya kalau kita tengok kepada daging ni, kita boleh makan selepas sembelih tu dah boleh terus makan. Maknanya bila dah masak macam ni, darah dah tos habis lah tu. Dah tos habis sebenarnya. Okey. Tak ada isu. Dan kebiasaan juga kalau kita tengok di Malaysia dan di negara-negara barat lah, mereka bila kalau makan steak ataupun daging seperti ini, mereka ambil salt and pepper only. Ya, betul. Kan betul. Okey, berbeza dengan kita lebih gemakan dengan sos-sos supaya mungkin sos-sos yang dicadangkan lah, kalau katalah kita tak biasa salt and pepper sahajalah. Biasanya pakai black pepper sauce lah. Black pepper sauce Black pepper sauce ataupun BBQ sauce. Macam-macam lah lagi ada sos. Kalau pergi ke kedai, kebanyakan kedai yang jual daging stick ni memang ada sos, berbagai-bagai sos. Okey, Cik Fazul, meat expert ni bagaimana mereka mungkin untuk terus nak mendapatkan tips dan juga mencari Cik Fazul sendiri ataupun meat expert tu sih, di mana boleh kongsikan dengan kita? Actually, meat expert ni mempunyai ladang sendiri. Okey. Mana yang kita display dekat depan ni semuanya hasil daripada ladang kita sendiri. Okey, yang itu juga ramai juga yang kita dengarkan tentang orang kata daging grass fed daging itu sebagainya. Apa beza-bezanya di antara satu-satu istilah itu? Dia pemakanan lah. Bila grass fed maknanya lembu tu dibagi ataupun berbiri tu dibagi makan rumput sahaja. Hijauan sahaja. Kalau grain fed maknanya ada unsur daripada gandum, ada unsur daripada beras, ada unsur daripada jagung. Okey. Jadi Cik Fazul, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kita. Itulah dia. Saya pun tengok dah geram aja. Ini baru permulaan. Kita banyak lagi sesi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Saya mohon izin untuk saya merasa sikit ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Daging yang segar, bakar pun just nice. Jadi kepada penonton-penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Terima kasih. Okey, sama-sama. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya suka grill chicken chop sebab saya suka dia punya juicy-juicy dekat dalam makanan tu. Ya. Saya suka lamb chop sebab dia sedap, lepas tu tekstur dia pun okey dan dia juicy. Kalau grill, saya suka lamb chop lah. Lamb chop sebab bagi saya kambing tu dah sedap. Lagi satu favourite kambing golek lah. Tapi kambing golek ni susah nak dapat sebab dia ada akikah saja. So dekat luar memang tak ada jual lah. Betul? Kambing bakar. Kenapa kambing bakar? Sebab kambing bakar banyak kot. Kat mana-mana banyak kambing bakar je. Selain daripada ayam. Ayam biasa kan. Macam-macam menu panggang dan bakar kegemaran anda, dan kalau saya suka sayur-sayuran yang dipanggang dan juga bakar. Baik, kalau dah sebut menu yang ada elemen panggang dan bakar ni, pastinya burger bakar juga antara menu yang menjadi kegemaran ramai, dan kita bersama dengan Cik Ashraf dan juga Firaz pembantunya yang akan berkongsi menu burger bakar. Katanya patty ni dibuat sendiri ya. Cik Ashraf. Baik Cik Ashraf, biasa kan kalau kita buat patty yang sendiri, orang rasa leceh sebab kena buat daripada scratch kan, ambil orang kata daging tu, isi dia, nak cari, nak rebus, nak masukkan spices dan segalanya. Tapi itu yang membuatkannya sedap. Betul? Jadi Encik Ashraf, apakah keistimewaan patty yang dibuat sendiri ni? Okey. First kali kita akan pakai paling basic punya. Okey, basic. Itu kata kunci dia lah, basic. Ya, paling basic lah. So rempah spices tu pun mudah saja. Baik. So just lada hitam, garam,
dan kita akan pakai lada putih juga. Okey, yang biasalah untuk marinate pun kita guna pepper, orang kata garam dan juga lada hitam. Lada hitam, lada putih. Okey. Kita nak bagi dia punya rasa tu, daging tu tak terlalu ketara sangat. Okey, dan daging ni kita gunakan part mana? Okey, saya pakai daging creamy dengan daging lembu Batam Pinang. Okey, so baik. kita kisar dia dan kita just mix yang tadi yang saya cakap saja. Oh, boleh kita tunjuk kat kamera, dagingnya dah nampak macam dicincang tapi dia kisar sajalah. Masukkan dalam blender. And then bila dah tu, dia akan bentuk macam ni. Okey. So, ini konsistensi dia untuk buat patty. Tak terlalu keras, tidak terlalu lembik. Just nice lah orang kata. Ya, betul. Okey, baik. Dah masukkan segala ni, nak perak berapa lama Encik Ashraf? Kalau macam kita nak makan direct pun boleh sebab dia just grill. So rempah tu pun dah satu kan, dia tak ada masalah. Baik. So dia tak ada nak tunggu terlalu lama. So and then kalau macam nak biar semalaman pun okey juga, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak bentukkannya untuk dapatkan bentuk patty. Dalam ni dah ada rempah lah kan kira sebab tadi saya lihat atas tu dah letak. Ya, betul. Jadi semuanya dah diletakkan dan sekarang digaul untuk sebatikan rasanya dan seterusnya kita nak bentukkannya dalam bentuk patty burger. Kalau nak bentukkan dia mudah, just ambil segenggam saja, ikut cita rasa masing-masing lah. Baik. Macam saya akan ambil segenggam dewasa lah. Macam ni. So, bila kita letak di atas permukaan rata, dia kena memang bulatkan dahulu ya. Ya, betul. Supaya setelah itu buat. So kalau you rasa nak buat petak pun boleh, nak bentuk bulat pun boleh. Okey. Ini juga mungkin boleh memberikan inspirasi kepada para ibu dan ayah sebab kadang-kadang diorang takut juga nak berikan burger yang dibeli daripada supermarket. Walaupun cepat tapi mungkin isi kandungannya tidaklah begitu menyihatkan kan. Jadi yang ini sangat-sangat sihat. Kita tahu apakah antara kandungannya dan Encik Ashraf mungkin boleh kongsikan juga berapa gram yang digunakan untuk satu bowl ni dan mungkin Firas tengah grill tu samalah. Sama juga. Okey, baik-baik. Mungkin boleh kongsikan. So kalau ni saya pakai 1 kilo, 1 kilo daging trimming dan lembu Batam Pinang. Okey, dia punya adunan dia 750 gram daging trimming dan 250 gram daging lembu Batam Pinang. Dia memang kena mix sebab kita nak bagi dia rasa sedap. Tapi kalau daging lembu Batam Pinang tu susah nak dapat, so kita boleh pakai daging trimming sajalah pun tak jadi masalah. Okey, baik. Cuma saya nak bagi dia lebih rasa macam daging tu lebih rasa dia balance. Okey. That's why kita ada ratio dia. Baik, itu ratio dia. Ingat ya penonton-penonton sekalian dan memang tebal patty-nya dan dah siap bentuk dia kita letak je lah kita ke atas. Okey, kalau kat rumah pun senang je letak atas pan, minyak kan, letak minyak dan seterusnya. Perlu letak seasoning ke atas tu? Tak perlu pun. So just sebab kita dah serapkan dia sekali. So just grill saja ke nak bakar pun boleh terus. Okey, so, baik. Kalau macam nak makan direct dengan sayur-sayur pun okey. Okey, dah cakap pasal sayur saya lihat preparation kat sini ada juga sayur-sayurannya. Letaklah biasalah macam biasa ada salad, tomato ada ke? Tomato dan dressingnya seperti mayonnaise, chili sauce ataupun tomato ketchup kan. Dan menariknya roti ini adalah berwarna merah. Saya pernah tengok roti warna hitam, charcoal bun. Okey, roti biasa whole meal ke whole grain. Yang ni merah kenapa? Hari ini mood awak marah ke bersempena dengan Chinese New Year? Sempena dengan Chinese New Year. Oh wow, memang ong lah burger ni. Ya, betul. Tapi nak tanya juga, memang bun ni dibuat sendiri ke? Ya, betul. Kita buat sendiri. Dan sentiasa warna merah? Tak juga. Kita ada pelbagai jenis warna. Merah, hijau, kuning. Kita ada ungu. So just colouring yang dibenarkan lah. So kita beli pun borong daripada kedai inilah pembakar roti lah. Okey, baik. Dan burger yang dah siap mungkin Firas boleh tolong siapkan yang ni. Yang ini dah siap dan mungkin yang sedang menonton sekarang ni Encik Ashraf nak mencuba burger bakar bun berwarna merah dan yang warna-warna yang lain juga. Apakah laman IG ataupun lokasi kedainya? Lokasi kedai kita dekat Kuala Pilah Negeri Sembilan. So kita, jauh. Jauh kan, tapi tak apa, it's okay. So kita pun ada IG, kami Bakar Pilah dengan burger bakar Pilah. So kita pun ada Facebook, Facebook page kita pun sama, burger bakar Pilah juga. Okey, baik. Dan selain daripada burger bakar, apa antara menu lain yang ada Encik Ashraf? Dekat kedai utama kita memang kita buat burger bakar, kambing bakar, kita ada buat asam pedas kambing. So menu kita sebenarnya main daripada kambing. Sebab burger yang saya bawa ke tengah kan ni adalah paling hot style dah. Daging. Tapi sebenarnya menu kita adalah kambing. Baik. Jadi kalau mereka di sekitar Kuala Pilah Negeri Sembilan bolehlah mencubanya. Kalau orang yang kat KL ni macam mana? Boleh ke cuba? Kita ada juga kambing perap, ada buat juga. Ada juga buat. So kita punya IG kita kambing perap Pilah lah. Okey. Baik. Terima kasih Encik Ashraf. Yang ni nak bakar
bakar terus ke? Kena buat apa-apa lagi? Tak, saya mau biar sekejap, lepas tu baru saya grill. Okey, awak siapkan ni, nanti rakan saya Farin Ahmad akan tolong habiskan burger bakar ni. Baik, kita ada macam-macam menu yang untuk dikongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu kompilasi TikTok ini. Jom. For us to happen, 'cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you in 그대 목소리로 수놓은 하늘은 스르르 눈을 감게 해 어제까지 모았던 동전을 들고 그대 찾아가네. Nampak tak? Sebenarnya itulah dia aktiviti hujung minggu yang seronok untuk kita lakukan, cuti panjang. Jadi itu inspirasi yang kita kongsikan bersama anda dan terus kembali bersama kita. Antaranya juga terima kasih kepada penonton-penonton kita di Facebook. Antaranya Halijah Hanif. Halijah kata selamat tengah hari WHI. Wow, bahagianya dapat makan menu panggang ni. Kurang minyak, lepas tu cecah air asam, apa nak dikata. Memang sihat kalau makan ni. Seterusnya Amani Ahmad. Okey, selalu kalau balik kampung mesti ayah buat bakar-bakar guna tempurung dengan biji sawit kering. Kalau pemanggang pula guna pelepah sawit. Tiba-tiba rasa lapar pula. Okey, dan juga Zinat ni ada kata menu panggang memanggang memang favourite. Lagi syok sebab lapar dan bau wangi menambah selera. Itu dia. Baik, jadi kita teruskan lagi menu kita di stesen seterusnya. Yang ini kita akan panggang makanan laut. Okey, kita bersama dengan Cik Alni Isnani yang juga pengurus ikan bakar sempurna. Okey, baik. Jadi apa istimewanya ikan bakar sempurna ni? Ikan bakar sempurna ni kita bawa culture sempurna tu ke Semenanjung. Okey, apakah culture dia tu? Yang biasanya kita bakar kosong saja. Okey, maknanya ini kita tak letak apa, garam apa semua, kita bakar terus. Bakar terus. Kenapa macam tu? Sebabnya nak mengekalkan rasa ikan tu. Okey. Rasa manis, rasa fresh ikan tu. Baik. Jadi kalau kita lihat juga sebenarnya kalau tadi kita cerita pasal daging, patty, burger dan sebagainya. Okey, berbeza saya pasti untuk seafood ataupun makanan laut seperti ikan, sotong ni. Berapa lama kita nak membakar dia? Membakar tu ambil masa setengah jam ke 45 minit. Bergantung kepada saiz ikan. Saiz ikan. Okey. Dan kalau kata seperti macam ikan saiz macam ini berapa lama agaknya? Kalau yang macam ni mungkin ambil masa 25 minit ke 30 minit. Okey, ini penerbit saya ajar saya, dia kata ikan Uji Rashid. Betul. Uji Rashid. Kenapa dia panggil Uji Rashid? Sebab mata dia besar. Uji Rashid mata besar. Sebab tu kita panggil dia Uji Rashid. Itulah jangan sampai ikan Farin Ahmad ada juga Okey, baik. Dan ini antara cara membakarnya dan sebagainya. Okey. Satu lagi kalau kita tengok bila kita nak memilih ikan ni memilih ikan ni, bagaimana, ada sebarang tips tak untuk memilih ikan bagi teknik membakar ni? Okey, memilih ikan ni dia sebenarnya bakar yang kosong ni tak semua ikan boleh dibakar dengan kosong. Cuma ada ikan-ikan yang tertentu yang boleh dibakar dengan kosong. Ni ikan ni comel ni. Ni ikan pogot. Ikan pogot. Okey. So ikan pogot ni satu sebab kulit dia satu keras. So bila dibakar dia takkan melekat. Sebab tu kita memilih ikan pogot ni. Dan selain itu antara keunikan juga jenis-jenis ikan ni memang sukar didapati di Semenanjung. Yes. Semua ikan kita bawa daripada Sempurna. So daripada kargo setiap seminggu 3-4 kali kargo kita akan hantar. Wow, istimewa. Memang saya pasti rasanya juga istimewa sebab tu dia boleh masak kosong macam ni kan. Okey, dan kalau satu lagi bila kita memanggang ataupun membakar ikan ni, kalau kita biasa yang amatur ni lah yang tak pandai ni,
kadang-kadang sampai hancur. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tahu ni untuk jaga dia? Kena jaga dia punya dari segi tekstur kulit dia. Tekstur kulit kena jaga. Kalau dia dah masa-masa kena pusingkan balik, terbalikkan balik. Dia ada masa tu kena pusing-pusingkan dia. Untuk menjaga dia punya tekstur kulit dia tu supaya dia tak hancur. Baik, okey. Bila orang ramai mesti yang tertanyakan, kosong ni sedap ke? Kadang-kadang orang kita ni tak pakai garam pun tak letak ni. Betul. Jadi untuk menyedapkan setelah membakar ni, apa yang selalu kita makan dia dengan apa tu? Okey. So di ikan bakar sempurna, bila bakar kosong ni kita punya homemade resipi madu. So madu ni lah yang akan membuat rasa ikan tu lebih sedap, bermanis. Boleh tunjukkan dengan kita? Boleh. Macam ni? So ini adalah madu. Okey, madu ni memang madu dia saja ataupun ada apa sebarang campuran? Kita ada homemade kita lah. Ada campuran dia lah. Rahsia lah tu. Rahsia. Tak boleh beritahu kan? Okey, tak apa. Mestilah rahsia. Tapi madu ni lah yang akan buat rasa ikan tu manis. So kosong dan madu yang kita buat sendiri tu buat dia rasa lagi manis dan sedap. Dia original lah kan. Original. Tapi itulah dia bila biasa bakar ayam dengan madu ni, ikan dengan madu ni mesti ada madu. Okey, selain daripada madu ni juga saya tengok mungkin ada sambal-sambal lain ada sambal juga ni. kicap, sambal belacan juga. Okey. Yang ini dia kena makan sekali dengan ikan lah. Inilah dia punya secret dia. Ya Allah. Okey, ini antaranya lah sambal kicap dengan sambal. Okey, yang ini ikan apa ni yang ini? Ikan belawis. Ikan belawis. Belawis So ikan belawis ni kalau kat sini kita orang biasanya guna untuk ikan fishball. Fishball tu isi dia yang ni. Yang ni ada kat sini ke? Ikannya ni? Tak ada. Ni dia. Ni. Jangan marah saya tau kalau saya tak kenal tau pasal ikan-ikan ni semua daripada Sempurna tau. Ikan daripada Sempurna. Sebenarnya banyak ikan pun saya tak kenal pun. Okey. Ya. Ini ikan belawis ni ada dekat Sabah. Okey, saya kira sebenarnya bagi kita yang di Semenanjung ni ataupun bagi mereka yang orang Sabah yang rindukan mungkin ikan-ikan jenis ini dan juga teknik masakan seperti ini, jangan lupalah untuk cari mereka di Ikan Bakar Sempurna. Kepong dan Shah Alam. Waktu operasi 12.30 hingga 12 malam. Okey. Memang cantik tu kalau kita tengok. Okey, tapi ni nampak sebenarnya tadi saya nampak Alni dah bersedia untuk tunjukkan kita sesuatu ni. Lobster ni. Yes. Kita pun ada lobster juga ni. Special di Ikan Bakar Sempurna. Lobster cheese. Yes. Okey. Mana tu? Saya dah tahu dah. Nah, ambil ni. Okey, kejap kita nak tunjukkan kepada kamera kita. Okey. Ani nak pegang ke saya nak pegang ke? Saya pegang. Ya. Okey. Tak apa, saya letak sini je. Dia kena letaklah selamat Selamat. Okey. Boleh sini Okey, penonton-penonton boleh nampak cantik. Okey, jadi saya kira sebenarnya hari bersama dengan Ikan Bakar Sempurna ni cukup menarik. Mungkinlah sejujurnya juga bakar kosong sahaja. Inilah teknik yang memang selalu diamalkan di Sempurna. Sempurna ya betul. Di Sempurna. Kita bawa daripada culture Sempurna tu sendiri untuk kita bawa ke Semenanjung. Okey, dan tadi pun dah disapu dengan madu. Boleh siap ni? Itulah tu. Dia macam tak keluar itulah. Dah ada. Okey, jom kita tengok. Wah. Okey, lobster ni juga dibakar lah Dibakar. Maknanya di Ikan Bakar Sempurna ni kesemuanya memang dibakar. Dibakar. Kita kat Ikan Bakar Sempurna ni lobster yang kita sediakan masih di paras yang boleh dibeli. Dan bawah RM100 pun kita boleh. Maksudnya dari segi harga kadang-kadang ni bila cakap pasal lobster atau udang galah ni orang jadi naik takut. Itulah. Nak tanya harga pun tak nak. Kan? Okey. Ini dia. Kita ada satu daripada Fidah Haziz. Kalau kat Sabah kami suka makan ikan batu. Ikannya warna kehijauan. Ikan kutambak. Ikan kutambak tu kita tak bawa hari ini. Dimakan ataupun dibakar, makan pula dengan sambal picit. Sambal picit ni macam mana rupanya Fidah ni? Di Sabah tu ada bermacam-macam sambal yang daripada bersih sendirilah. Tapi dari kita di Ikan Bakar Sempurna kita ada sambal kicap dan juga sambal belacan. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih pada Alni dan juga pembantunya Toy Okey, baik. Toy, mungkin ramai juga bertanya juga selain daripada apa yang kita ada di sini kita kongsikan bersama dengan penonton, apa lagi yang ada di tempat Cik Alni ni? Di Ikan Bakar Sempurna kita menyediakan banyak jenis makanan daripada segi Chinese, Tom Yum, Thai dan makanan Sabah itu sendiri. Dan juga makanan-makanan Sabah. Seperti kuih muih, seperti makanan-makanan culture bajau tu semua ada. Dan itu je antara kita lihat makanan yang cukup lazat dan paling utamanya memang
Ikan bakar lah. Bakar lah. Okey. Memang cukup menarik, cukup sedap dan saya setuju tadi dengan komennya bila kita bakar-bakar ni lebih menyihatkan. Lebih menyihatkan. Nak makan lebih, nak makan banyak pun boleh. Makan minyak terlalu banyak. Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Ani dan juga ikan bakar sempurna. Kita berehat seketika. Sebelah saya ni ada brisket lembu bakar sedap tau. 9 hingga 14 jam katanya. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, nampak sangat Farin Ahmad tak sabar nak mencuba brisket yang dimasak selama 9 hingga 14 jam itu. Dia terus bersama saya sekali lagi. Tunggu kat depan ni. Tadi seorang-seorang, sekarang dah berdua. Okey, kita bersama dengan Encik Muhammad Syafiq, Encik Syafiq dan juga Chef Hafizullah. Okey, baik Encik Syafiq. Nampak tak member saya tak sabar dah. Jadi terus Encik Syafiq kongsikan bila nak buat brisket ni, brisket adalah sebenarnya bahagian dada. Bahagian dada lembu. Lembu kan. Jadi bagaimana penyediaannya, apa yang membuatkannya lagi sedap, sebab kalau nak masak sendiri 9 hingga 14 jam dan payah. katanya nak masak brisket ni memang harus mengambil masa yang lama. Kenapa? Boleh kongsi dengan kita. Brisket ni antara otot lembu yang paling banyak dia guna untuk exercise, untuk jalan. Jadi dia memang naturally liat. Dia bukan macam tenderloin, bukan macam ribeye. Jadi untuk lembutkan dia, tapi flavor dia penuh. Flavor dia antara yang paling sedap lah dalam banyak-banyak akak tu. Baik. Jadi nak lembutkan dia tu, mengambil masa yang lama, kita guna teknik low and slow cooking. Okey, itu dia cara nak marinate-nya. Mungkin Cik Syafiq boleh terus kongsikan bagaimana ni nampak nak proses perapan brisket yang besar ni So basically kita keringkan brisket tu dan rub dia, nanti kejap lagi kita tunjuk macam mana nak prepare. Dan kita letak satu layer of the rub tu nanti. Okey. Kita sediakan smoker, kita naikkan suhu smoker tu lebih kurang antara 110 dan 130. Baik. Dan kita bagi dia indirect heat tu, indirect smoke tu selama lebih kurang 6 jam pada permulaan ni. Okey. Lepas tu kita akan wrap dalam foil dan kita sambung lagi. Boleh ambil masa antara 5 ke 6 jam lagi. Wow, sangat teknikal. Betul. Jadi dia dah jadi macam satu art form tau. Sebab kadang-kadang dia tak ikut time. Kadang-kadang jadi dia kena ikut pemerhatian. Betul. Jadi pit master tu kena selalu check suhu, selalu check dia punya kelembutan daging tu. Jadi nak tahu dah siap ke tak, kita guna meat thermometer. Yalah. Cucuk kat daging tu kita tahulah dia punya ni. Target temperature dia. Okey, adakah kayu bakar tu jenis kayu ni atau juga memainkan peranan? Betul, ada mainkan peranan. So traditionally kita akan cuba guna hardwood macam sama ada bakau atau daripada pokok rambutan. Kadang-kadang kita mix dengan kayu getah juga lah sikit. Baik. Pokok kelapa? Tak cuba je. Okey, tapi nak tahu Encik Syafiq, adakah yang digunakan ini adalah Australian grass fed brisket daripada lembu sebegitu ataupun local? Kita untuk kegunaan kita guna sama ada Australian grass fed ataupun daripada Argentina grass fed. Okey. Sebabnya yang daging lokal dia terlalu nipis dengan lean. Kalau lokal lah. Kalau lokal lah. Tapi kadang-kadang ada juga baka yang dia bawa memang dari baka overseas lah. Itu guna juga. Sebenarnya bukan apa tahu segi betul. Saya juga kadang-kadang pergi kedai dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak faham perbezaan daging-daging ini, dia beri makan apa dan perbezaan harga terutamanya. Itu yang selalu mereka kadang tahu komplain, tapi tentang prosesnya tu dia tidak memahaminya. Okey, dan bukan sahaja brisket, Encik Syafiq juga nak tunjukkan bagaimana nak perap ayam kalau nak masak kat rumah. Pasal apa, Sugi? Kita tengok ni, ini adalah antara platter yang ada di tempat di Dimet Cartel. Okey, kalau tengok kita ada daging-daging semua ada, ayam pun ada juga. Sayur. Tapi kali ini kita nak beri tips kepada penonton kita bagaimana nak perap ayam ni. Sambil-sambil tu juga bahan-bahannya dan diperapnya juga. Okey, sambil-sambil chef perap tu. Chef ada mic. Okey, chef. Kongsikan chef apa yang dilakukan, bagaimana cara mudah dan bahan-bahan yang digunakan. Minyak masak macam biasa. Okey. Mak-mak yang kat rumah ni boleh tengok, dia confirm dia cuba ni. Dia tak semestinya olive oil lah kan. Orang kalau western pun nak olive oil terus. Lada hitam. Lada hitam. Okey. Baik, bagi Syafiq sendiri sambil chef nak tanya jugalah, apa yang awak lebih gemarkan, ayam, brisket
Saya main yang saya paling gemar brisket lah. Brisket Okey. Yang tu tadi Chef, yang merah tadi apa tu? Paprika. Ini garlic powder. Okay. Garlic powder. Kemudian pasti kita ada garam Ya, garam. Basic. Ini cuma basic marination lah. Dan kita akan gaul. Okey. Garam macam banyak je, Chef. Memang banyak macam tu, Chef. Tak banyak. Ini garam sisok dia kurang masin. Sisok kurang masin. Kurang masin. Dan juga sihat sikit lah. Ya. Bestnya dia dapat masak je ayam. Okey. Cara-cara urut ni ada je tips je? Tak ada asalkan rata je, Chef. Style masing-masing. Style masing-masing. Yang penting dia rata. Okey. Ya, betul. Satu lagi, Cik Afiq ataupun juga Chef kan. Berapa lama ni? Selalu orang kata perap ni kena lagi lama lagi bagus katanya. Okey, baiklah. Minimum dia berapa lama lah? Minimum ni dalam 3 jam. 3 jam. Kalau kurang maknanya tak berapa resap dia tak sempat nak absorb. Kalau yang bestnya semalaman lah. Untuk besoknya kita nak roast. Okey. Dan kata pula ada tips pula kita nak kena cari-cari ke nak kena potong-potong perlu ke? Satu tips yang kita boleh share is ayam tu sendiri. Malam sebelum nak masak tu kita brine. Brine ni maksudnya kita sediakan larutan. Kita letak garam, letak gula, letak black pepper dalam tu. Ini garam, tips baik gula, ni. Black pepper. Betul. Maknanya teknik tu teknik brine larutkan teknik dulu. Okey. And then rendamkan ayam tu semalaman. Baik. Next morning baru letak barulah marinate, kita biar 3 jam baru masak. Oh, yang nampak. Pasti dah nak cuba dah. Penonton kena terima kasih kat saya pasal saya tanya soalan tu. Encik Syafiq, adakah cara perapan yang sama digunakan untuk brisket tadi? Ini pun dia base dia sama, tapi untuk brisket biasa kita akan lebihkan black pepper. Black pepper dengan garam akan lebih untuk brisket. Baik, dan selepas tu bolehlah terus panggang ke, Chef? Ni kita akan marinate dalam masa 3 jam. Lepas tu kita akan baik. Sebelum kita kongsi tengah media sosial dan sebagainya, Meat Cartel ni, okey, ini adalah bahagian brisket yang telah dipotong. Okey, jadi kepada para penonton, ini adalah bahagiannya. Kalau kita tengok, pasal kita kata kalau nak potong ini. Dan kalau ini adalah memang rupanya ataupun warnanya memang begini kerana dia kena pasti dia masak betul-betul masak sepenuhnya. Okey. Farid, apa kata awak cuba terus? Sebab saya tahu awak tak sabar nak cuba. Ya kan? ke? Mungkin ada cutleries ya kalau Farid nak cuba. Tak apa. Kita pinjam di meja sebelah sahaja. Chef boleh potong untuk saya. Okey. Sambil saya nak potong untuk saya ni, Cik Syafiq boleh kongsikan di mana cuti sekolah ni rasa-rasa mereka nak ke Meat Cartel, di mana boleh mencari apa media sosialnya. Silakan. Media sosial kita Meat Cartel Barbecue. Kita ada di Instagram dan di TikTok. Lokasi kita ada 7. Subang Bistari, Shah Alam, SCC Mall, Wangsa Maju, Bangi, Setialam, Meru Ipoh dan Johor Bahru. Mungkin ramai juga takut ni alamak cuti-cuti perayaan ni buka ke tak buka ni? Buka. Okey, itu dia chef nak potongkan secebis lah ya. Chef untuk Farid mencuba sebab brisket ni memang tak boleh makan banyak sangat pun Cik Syafiq kan. Jangan macam tu Suki. Ini untuk TV kita secebis. Di sebalik TV nanti kita tak tahu mungkin banyak cebis. Okey, silakan Farid Ahmad. Okey. Bismillah. Okey, sos sikit. Black pepper. Black pepper sauce. Okey, itu dia. Nampak kegembiraan di muka awak. Tak naik bulu roma tu. Macam mana? Sini. Sangat sedap. Lembut. Okey. Dan kita rasa perapan itu. Okey, baik. Terima kasih Encik Syafiq dan juga Chef Hafizullah atas perkongsian hari ini. Bolehlah anda cuba. Kalau jadi perapan anda tu, anda bolehlah berterima kasih kepada Farid Ahmad. Okey, baik. Sebelum kita ke menu seterusnya iaitu kambing perap, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok ini dahulu. Menu barbecue.
Jemput Macon Bestie. Wah, memang rezeki kita di hujung minggu ni. Nampak ni, kepada penonton-penonton ni kira rezeki juga. Tekang-kang besar ni, semua dah siap masak ni. Yang ini ni berapa lama dimasak ni? Dalam sekitar 2 jam setengah. Okey, Sugi. Saya terus tanya je. Kita tak kenalkan pun. Faizul dan juga Syaifullah. Faizul, kambing bakar yang cukup besar hujan-hujan macam ni. Wah, memang ons lah orang kata. Dan sekali lagi lah, rakan saya tak sabar dah nak mencuba ni. Tapi sabar ya. Okey. Farin, Encik Faizul nak terus kongsikan bagaimana untuk kita perap dahulu kambing bakar ini. Okey. Pertama sekali bila kita nak perap, kita kena pilih. Dipanggil bahagian kambing ataupun bahagian daging yang sesuai lah. Yang ni bahagian mana? Ini bahagian shoulder. Bahagian shoulder. Dia ada dekat pasaran, dia ada banyak jenis bahagian yang dijual. Antaranya bahagian shoulder yang selalunya orang buat kambing perap, dia akan gunakan bahagian ni. Okey. Dia ada juga bahagian lain, antaranya bahagian kalau macam tengok dekat kambing tu, kita tahu kambing kaki belakang, bahagian peha. Yes, dekat pangkal dia tu. Dekat bahagian pangkal tu. Kalau saya tunjuk kat sini, tunjuk di sini. Ini peha, ini pangkal peha. Itu dipanggil cam. Cam. Bagi cam. Okey. Dan biasanya kenapa kita pilih shoulder kalau nak buat kat rumah lah? Pertama, dia dah permintaan ataupun yang banyak jual di kedai daging ataupun di supermarket adalah bahagian kaki depan ni. Kalau tengok bahagian kaki depan ni kan. Tu macam yang kita potong tu, itu bahagian dia. Jadinya bila dipotong adalah bahagian melintang. Jadi terhasilnya macam ni lah. Baik. Jadi Encik Faizul terus kongsikan macam mana kita nak perap, apakah bahan-bahan yang digunakan? Perapannya, ya. Okey. Kalau ikutkan bahan yang kami gunakan, kambing ni selalunya kita tahu terkenal dengan bau. Okey. Jadi macam mana untuk kita nak hilangkan bau adalah pertama sekali kita bahan utama dia adalah bawang. Bawang Holland lah. Selalu kita guna bawang Holland. Jadi bawang Holland tu kita campur dengan beberapa bahan. Okey, antaranya adalah kita guna kayu manis. Okey. Baik. Ketumbar. Wow. Okey, ini jintan putih. Okey. Ni serbuk kari. Okey, ni ketumbar. Baik. Ni jintan manis. Okey. Dan juga serbuk cili. Okey. Terus kita marinate. Jadi kita marinate lah. Tengok macam mana nak marinate ni. Patut bagi Sugi pakai glove ni, mesti Sugi marinate. Okey, Okey. Ada setengah orang dia marinate, dia masukkan dan terus marinate tu terus masuk terus digaul. Okey, kaedah kami berbezalah. Kaedah kami adalah kami dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Okey. Dan kenapa dan mungkin ada perbezaannya? Okey, bila kambing tu di marinate dengan rempah, selalunya orang ambil rempah masuk gaul, daging tu akan jadi hancur. Jadi bila kita rub dia, maksudnya kita rub lah. Macam kita tengok tadi rubbing dia. Kita ambil sebahagian. Ini dengan cara kasih sayang ya. Jadi kita rub lah dia. Bila kita rub, kita tahu mana bahagian ada setengah-setengah. Bila kita lepas basuh, dia akan jadi lembik. Macam bahagian bagian lemak sikit tu bahagian lemak. Bahagian lemak. Jadi bahagian lemak tu takut dia akan tertanggal. Jadi itu sebabnya kenapa kita rub lah. Kita boleh kontrol banyak mana kita nak letak dan sebagainya lah. Saya kongsi dengan Sugi bila rub tu. Sayang biar sedap biar sedap yang nak kata bagi suami lebih melekat macam itulah. Ini suami saya nak makan sedap. Betul. Ini anak nak makan. Begitulah. Okey, Encik Faizul, saya perhatikan tak ada lada hitam yang digunakan. Kita tak guna lada hitam. Betul juga guna lada hitam. Lada hitam kita gunakan untuk buat sos lah. Okey, jadi dah perapan memang macam ni, simple sebegini. Biarkan berapa lama tu? Ini kalau untuk kambing perap selalunya lah dalam masa 1 jam lah. Setengah jam ke 1 jam. Ini Cik Faizul. Okey, minta maaf Cik Faizul. Okey, ini untuk yang kecil-kecil ni. Tapi kalau besar macam ni macam mana? Kemana dia lumurkan saja atau bagaimana? Okey. Proses untuk nak buat untuk kambing golek pula. Kambing golek adalah pertama sekali kita basuh. Okey. Dan kita biarkan toast dulu. Maksudnya biar dia air basuhan tu dah kering sikitlah. Lepas tu baru kita marinate. Marinate kaedah yang sama iaitu kita rub. Baik. Kita rub lah. Tapi sebelum masa time kita basuh tu ada bahagian-bahagian yang boleh menyebabkan hamis. Bau yang tak sedap. Okey, silakan. Macam kita tengok dekat, saya tunjuk dekat kamera. Silakan. Boleh. Memang kita nak tunjuk kat kamera. Kamera pun dah dekat dah dengan kambing golek tu. Kalau kita tengok dekat bahagian sini, terutamanya dekat bahagian pertama sekali adalah bahagian sinilah. Kamera dekat
dia bagian punya ni, rusuk dia tu. Bagian rusuk. Okey. Kalau macam abang tu cakap bagian brisket belah sinilah. Okey. So kat sini ada dia punya dia punya salur darah dia. Selalu menyebabkan dia punya darah beku, dia akan terkumpul. Jadi kita kena bersihkan. Bila kita dah defrostkan dia, dia akan terkumpul, so kita kena buang. Itu menyebabkan hamis. Itu pertama. Yang kedua adalah bahagian sini. Bahagian sini dia ada salur darah yang apalah yang besar. Dekat bawah. Jadi kat sini selalunya kita akan buangkanlah. Kita akan urut-urut dia untuk buang. Itu bahagian paling utamalah untuk kita buang. Dan Encik Faizul sendiri kan, kalau bagi mereka yang nak masak kat rumah kan, ada apa-apa tips tak untuk hilangkan bau tu? Hilangkan bau ni isu untuk bila buat kambing golek dia ada dua. Satu bau, satu lagi adalah macam mana nak tenderkan dia ataupun nak melembutkan dia. Okey, pertama sekali macam saya cakap tadi, antara bahan yang kami guna pertama sekali adalah bawang Holland lah. Kita suggest bawang Holland lah tu antaranya. Kalau untuk nak melembutkan dia ada beberapa kaedah. Antaranya ada jual juga dekat pasaran pelembut daging. Tapi kita tak guna pelembut daging lah. Kita guna pelembut daging yang natural. Pelembut daging natural iaitu nenas. Rahsia. Saya bagi tahu nenas. Nenas. Tapi sukatan nenas tu kena tengok sebab dia ada nenas yang muda, nenas yang tua. Bila nenas yang muda berapa sukatan dia ada berbeza lah. Macam itulah. Okey, Fairin, nampaknya Syaifullah dah pun memotong bahagian-bahagian awak jangan susah ambil makan ni panas Sugi kan. Okey, dekat bahagian sini awak saya nampak. Dekat bahagian sini saya tunjukkan ada bahagian crispy. Sedikit crispy, ada bahagian yang paling lembut. Awak crispy ke lembut? Saya dua-dua saya suka. Crispy pun boleh rasa, boleh test. Okey, awak nak cuba lagi. So kita ada dua sos, satu black pepper kita warna putih. Okey. Sugi, saya nak fokus pada makan ni. Sugi tanya Cik Fazul. Ya, saya akan tanya. Sosial media. Saya rasa penonton yang komen tadi dia kata bahagianya hari ini ada makanan panggang dan bakar dengan cuaca sebegini. Inilah muka kebahagiaan. Okey, baik Cik Faizul, boleh kongsikan laman Instagram ataupun Facebook. Okey, Facebook kita adalah facebook.com/kambingbbq. Instagram kita adalah @kambingbbq. Kita ada website kambingbbq.my. Baik, kalau ada majlis ke apa nak kambing golek boleh lah Encik? Boleh. Kita banjir kecil sehingga banjir besar, kita insya-Allah kita boleh cater lah. Okey, baik. Okey, lepas ni apa Sugi? Tak terkata. Okey, lepas ni awak boleh makan semua sekali. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Makan. Wanita hari ini. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina pastinya dinantikan oleh kaum Tionghoa, tidak kira di bandar maupun di kawasan desa. Tahun Baru Cina membawa maksud titik permulaan dalam nasib dan kehidupan seseorang. Melambangkan kemakmuran, Tahun Arnab pada tahun ini disambut meriah dengan pelbagai hiasan serta dekorasi yang indah. Penduduk kampung Gerisik Muar Johor ini juga saban tahun tidak ketinggalan bersama-sama bergotong royong membersihkan kawasan perumahan dan juga membantu menghias kediaman kejiranan di sini. Kita buat ini perayaan ini sudah ada lebih kurang 4-5 tahun. Start dari 2017. 2020 dengan 2021 MCO kita tak dapat bikin. Ini tahun kita buat balik semula lah. Tapi ini tahun buat memang lebih daripada tahun lepas. Ini tahun Arnab. Kita bikin ini Arnab besar. Lebih kurang 30 kaki tinggi. Keterujaan menyambut Tahun Baru Cina kali ini lebih dirasai setelah hampir 3 tahun tidak dapat meraikannya secara besar-besaran. Segala persiapan dilakukan seawal 3 bulan lalu bagaikan sebuah keluarga tanpa mengira bangsa dan agama. Antara keistimewaan yang berbeza pada kali ini, lebih kurang 3,000 tanglung digunakan bagi menghiasi sekitar pekan kecil kampung ini. Keistimewaan ini tahun Arnab lagi tanglong itu sepanjang jalan Gesek. Tahun ini kita memang fokus kepada
tempat gesek ini sebagai tempat pelancongan. Ini semua kira penduduk tempatan yang buat. Semua tak ada ambil gaji. Semua volunteer keluar bikin saja sampai pukul 11, 12 malam macam. Masa biasa kita kerja mah. Kita semua ambil masa lapang. Macam pada malam baru bikin. Malam baru bikin lampu ni. Menerapkan sifat muhibah dalam bermasyarakat, persiapan ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Cina, malah ia juga dibantu oleh bangsa lain. Anggaran lebih 100 orang penduduk kampung yang terlibat dalam menjayakan persiapan perayaan ini. Kita buat ini semua orang tolong-menolong lah. Semua kira boleh perparuan. Yang kerja-kerja ini bukan setakat orang Cina saja. Orang bangsa lain pun ada tolong juga. Dia pun ada datang tolong sikit-sikit juga. Yang banyak orang datang ambil gambar ini kebanyakan lari kita start buka lampu sampai sekarang memang kaum Melayu paling lebih daripada kaum Cina. Secara peribadinya, saya sebagai mewakili geng-geng ataupun masyarakat orang Melayu dekat kawasan Gresik ni sangat berbangga dan berbesar hati dengan masyarakat Tionghoa di kawasan Gresik kerana mereka sangat-sangat senang cerita, friendly. Sebab itu kami geng-geng Melayu, geng-geng Tamil, geng-geng Cina dekat sini bersatu macam adik-beradik. Saya rasa sangat seronok, rasa teruja untuk bersama-sama membantu masyarakat Cina di Gresik ini untuk menyiapkan pesta Tanglong dia bagi sambutan Tahun Baru Cina. Memang rasa sangat seronok lah. Kita sebagai satu negara yang masyarakat ni majmuk, saya rasa kita patut sama-sama membantu mereka. Walaupun berbeza agama dan bangsa, ternyata tidak menjadi satu penghalang buat penduduk kampung untuk terus mengeratkan hubungan silaturahim. Kemufakatan yang terjalin jelas menggambarkan keharmonian sebagai rakyat Malaysia. Semoga sambutan pada tahun ini lebih bermakna buat kita semua. Oh, meriahnya orang Muar. Tapi itulah indahnya kita jadi masyarakat di Malaysia, masyarakat majmuk semua meraihkannya bersama. Dan tahniah untuk orang Muar, ada tempat yang sangat cantik sebagai persediaan Tahun Baru Cina. Yang menonton di sini pun rasa macam nak terus ke Muar apa pun. Kami harapkan semuanya berjalan dengan lancar buat semua yang menyambutnya. Dan Fahrin, ramai yang komen di Facebook. Ni, Sazwan Yusof berkata, luckiest guy today goes to Fahrin Ahmad. Dia tahu saya. Satu lagi komen. Kan? Ni komen yang sangat-sangat mencuit hati. Syahrul Ijam, takkan komen makan bakar-bakar? Kambing, lembu, ayam, ikan, lobster, teman tengah jilat TV. Terima kasih yang bersama kita pada hari di Wanita hari ini. Apapun raikan hujung minggu anda, kami di Wanita ini mengucapkan selamat Tahun Baru Cina untuk anda semua. Dan pastikan anda kembali pada hari Isnin nanti untuk kami bersama dengan anda kembalikan memori Tahun Baru Cina. Ya, terima kasih kepada tetamu-tetamu kita dan juga anda yang setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Selamat berhujung minggu. Kong Hei Fa Choi. Kita jumpa hari Isnin nanti. Jaga diri. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini